Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi kita berjumpa dalam program Cuit dan Selak bersama saya Zaini Hassan dan saya Hassan Muhammad Noor. Dan kali ini kita akan bincangkan, saya rasa satu drama politik dalam sebuah Parti Keadilan Nasional, Parti Keadilan Rakyat, PKR, yang mana kita menyaksikan semalam berlangsungnya pemilihan pucuk pimpinan parti tersebut. Dan apa yang kita saksikan semalam akan kita ulas pada hari ini, akan kita analyse pada hari ini apa yang berlaku dan ke arah mana PKR akan berjalan selepas ini. Semalam kita melihat bahawa cengkaman Anwar Ibrahim untuk menerajui parti tersebut semakin lemah. Kita melihat bahawa dia telah kehilangan grit, dia telah kehilangan cengkaman dalam parti tersebut apabila kita melihat tim Rafizi telah menguasai kebanyakan kerusi-kerusi di dalam parti tersebut. Rafizi sendiri telah mengalahkan Saifuddin Nasution, seorang yang dikenali sebagai orang kanan kepada Anwar Ibrahim. Begitu juga kalau kita melihat macam mana beberapa tokoh yang bersama dengan Anwar Ibrahim telah kalah. Antaranya pegawai khas beliau sendiri, iaitu Farshah Wafa Salvador, yang kalah di tangan Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor. Kita melihat bahawa cengkaman Anwar Ibrahim semakin hari semakin luntur. Dan untuk program kali ini, Datuk Hassan, apa tajuk yang sesuai yang kita boleh bagikan untuk program kali ini, yang mana kita akan menganalisis berkenaan dengan hala tuju Parti Keadilan ini? Bagi saya, Datuk Zani, apabila kita melihat keputusan pemilihan kali ini yang lebih memihak kepada Rafizi, saya rasa PKR ini zaman Rafizi. Ini zaman Rafizi. Betul, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa saya setuju dengan Datuk Hassan. Ini adalah zaman Rafizi. Kita melihat bahawa legasi Anwar Ibrahim sendiri, apabila anak beliau Nurul Izzah tidak bertanding, begitu juga dengan isteri beliau Dr. Wan Azizah. Dr. Wan Azizah juga tidak bertanding. Jadi ini merupakan, kita melihat bahawa telah berlaku kekurangan kat situ, satu hakisan penguasaan Anwar Ibrahim sendiri. Jadi penguncupan kekuasaan Anwar Ibrahim. He is losing the grip terhadap parti tersebut sendiri. Kita melihat bahawa dalam pemilihan semalam beberapa tokoh telah kalah. Antaranya Tian Chua, seorang tokoh reformasi, telah kalah. Johari Abdul saya pun kalah di Sungai Petani. Johari Abdul kalah di Sungai Petani. Begitu juga dengan muka-muka baru, kononnya mau terlibat dalam politik. Di antaranya kalangan artis-artis seperti Datuk Afdin Shauki kalah. Hans Isaac kalah. Ultimate kalah. Jadi kita melihat bahawa kebanyakan yang menang ini merupakan tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh muda, yang saya rasa mereka yakin dengan kepimpinan ala tuju Rafizi. Jadi Datuk Hassan, saya rasa kita tengok di kawasan Tian Chua, contohnya, yang menang adalah Prabakaran. Ya, seorang anak muda yang menunjukkan potensi yang agak baik di walaupun dia orang muda, tapi nampak keupayaannya dalam politik nampak terselah sikit. Begitu juga saya lihat di macam AMK, banyak muka-muka baru, muka-muka muda yang memang AMK ni orang muda kan, tapi penonjolan muka-muka baru ini nampak begitu begitu membanggakan. So ini satu perkembangan yang baik dalam PKR lah. Dia berani membuat perubahan menjelang pilihan raya umum. Kan? Saya rasa
dia berani mendedahkan diri dia dengan satu barisan pelapis untuk menghadapi pilihan raya. Kan? Jadi ada pendapat mengatakan bahawa kemenangan besar Rafizi terhadap Saifuddin semalam menunjukkan bahawa ahli-ahli mahukan satu perubahan dalam pucuk pimpinan itu sendiri. Mereka tidak mahu lagi parti PKR ni merupakan parti, orang kata a mole of Anwar Ibrahim. Sebuah parti yang berasaskan orang kata berasaskan Anwar Ibrahim itu sendiri. Jadi mereka mahu keluar daripada itu. Dan kita lihat juga Rafizi, misalnya kita melihat bahawa Rafizi ini sejak kebelakangan ini beliau telah cuba memisahkan, menjarakkan dirinya dengan Anwar Ibrahim. Apa sebab tu, Datuk Hassan? Mungkin ada sebab je tu. Mungkin mereka mempunyai pendapat yang berbeza dia. Akhir-akhir ini kita melihat kalau kita tengok dialog debat. Rafizi dia pendirian dia ni dia adalah dia anak seorang, dia memerlukan seorang, Anwar ni memerlukan seorang yang boleh yang tegas yang boleh menegur, dan boleh walaupun itu satu dia lihat sebagai satu menentang idea presiden, tapi Anwar ni memerlukan seorang yang lebih tegas. Walaupun ideanya tu tidak selari dengan presiden kan. Itu nampak dan kita juga harus ingat bahawa Rafizi pernah membuat kenyataan bahawa dia tidak bersetuju dengan konsep Anwar Ibrahim berhubung dengan kemah besar tu. Jadi macam mana tu? Datuk Hassan? Dia sebenarnya Rafizi ni mungkin dia dah belajar daripada langkah Sheraton. Dia melihat bagaimana bukan saja PKR tetapi Pakatan Harapan itu berpecah, dikhianati oleh satu parti lain yang mungkin itu baginya cukup dengan apa yang ada. PKR, DAP dan Amanah. Satu gabungan yang lebih baik lah, baik daripada mengundang parti-parti pembangkang lain yang dianggap sebagai satu kemah besar yang boleh menimbulkan masalah kepada mereka kan. Okey. Tadi Datuk Hassan mengatakan bahawa tajuk program kita hari ini ialah PKR. Ini zaman Rafizi. Tetapi ada juga pendapat kritik mengatakan bahawa Rafizi ni dia ada sedikit macam kadang-kadang orang kena ikut cakap dia. Dia narsisis sikit. Orang kata dia narsisis. Orang yang tak boleh menerima pendapat orang lain. Jadi adakah ke mana beliau akan membawa parti tersebut kalau mungkin betul itulah sifat beliau? Tapi dalam politik ni kadang-kadang bila orang tu dah di atas, yang di bawah akan mengikutnya. Kecuali kalau ada satu konflik yang dicetuskan oleh pihak lain lah di dalam parti. Jadi dia akan terbawa-bawa dengan nilai. Tapi saya ingat ini bersifat sementara lah. Yang penting adalah kekuatan parti untuk menghadapi pilihan raya. Dan saya rasa takkanlah ahli-ahli akan merosakkan prestasi parti menjelang pilihan raya kan. Saya rasa tanggapan tu hanyalah bersifat sementara. Walaupun yalah kita tahu Rafizi ni seolah-olah dia apabila dia bercakap tu dialah yang betul kan. Dialah yang betul. Tapi macam mana Datuk Hassan apabila Adam Adli, seorang yang kita melihat bahawa beliau ni mempunyai satu pemikiran yang orang kata sebagainya menang dalam pemilihan kali ini. Jadi adakah ini sebagai pengganti pada kumpulan-kumpulan lama seperti Tian Chua dan sebagainya? Mungkin. Itu ya dianggap sebagai pelapis lah kan. Jadi mereka ini akan mengambil alih kepimpinan yang ada. Bermula dengan Rafizi, lepas itu di bawah dengan
Angkatan Muda Keadilan kan. Dan apa ni, saya tarik dengan ucapan tahniah daripada KJ Kari Jamaluddin kepada Rafizi kan, yang menyifatkan dia seorang Rafizi, seorang yang berbakat besar semua kan. Di sama dengan dia lah. Mana kita cadangkan mereka berdua berdebat isu apa tu berdebat? Apa-apa isu lah. Dua tokoh muda kan, yang akan memimpin negara. Dia kata Rafizi ni sangat berbakat. Yes, mana bakat satu generasi dengan dia lah. Kan, mana barisan muda lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita melihat bahawa perjalanan parti tersebut masih jauh lagi Tetapi kita juga tertarik untuk melihat apa akan berlaku dalam kongres mereka pada kongres mereka yang diadakan pada 25 dan 26 Jun ini, di mana pada masa itu juga keputusan rasmi terhadap pemilihan semalam akan dibentangkan, dan pada peringkat itu juga kita mahu melihat ke arah mana PKR akan menuju menjelang PRU ke-15 akan datang. Ini adalah amat penting. Ini adalah satu, orang kata, satu benchmark untuk pakatan pembangkang bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Jadi akhir kata Datuk Hassan. Okey, bagi saya lah, Rafizi sudah berehat selama 2 hingga 4 tahun selepas dia kalah dalam pilihan raya dan kes mahkamah beliau dan kes mahkamah beliau. Tapi apabila dia tampil semula, kemunculannya itu telah diterima oleh ahli PKR. Walaupun ratusan yang keluar mengundi itu terlalu kecil. Tapi ini menunjukkan bahawa dia masih ada penyokong, dan seperti Datuk Din cakap di peringkat awal tadi, itu adalah satu peralihan untuk mengambil, mungkin terlalu awal lah, untuk mengambil kepimpinan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa kesimpulan kepada analisis kita pada hari ini, bagi saya rasa dah sampai masanya PKR untuk melangkah keluar daripada kepompong dan bayang-bayang Anwar Ibrahim itu sendiri. Jadi kita lupakanlah percubaan demi percubaan. Saya rasa 4-5 kali percubaan dah untuk meletakkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Mungkin ni masih ada baki nyawa lagi. Baki nyawa lagi. Orang kata kucing ada 9 nyawa. Jadi kita melihat bahawa parti multiracial, parti pelbagai kaum PKR ini bukan lagi, orang kata, satu tandingan lah. Kerana kalau kita lihat Datuk Hassan, sebuah parti baru, iaitu Parti Bangsa Malaysia, pun telah diwujudkan baru-baru ini. Jadi apa yang kita nak melihat sekarang ni, kita menantikan kemunculan satu persaingan yang hebat yang akan berlangsung dalam PRU ke-15 ini. Ini merupakan drama politik yang cukup menarik yang akan diikuti oleh keseluruhan kita penganalisis politik dan keseluruhan kita rakyat Malaysia di negara ini. Dengan itu, saya Zaini Hassan dan saya Hassan Muhammad Noor, kita sudahi analisis kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.